Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Arif Islam. Pada hari ini saya nak bedah filem yang bertajuk Ada Apa Dengan Dosa, yang baru saja ditayangkan di Astro First saluran 480 pada 4 Jun 2020 yang lalu. Filem Ada Apa Dengan Dosa ni merupakan arahan Rahila Ali, terbitan Pencil Picture and Records, yang diterbitkan oleh Datuk Ayub Putih. Dan antara pelakon dalam filem ini adalah Wana Ali yang memegang watak utama sebagai Aurora. Kemudian kita ada Piyu Riz, ada Ashraf Muslim, Fasha Sanda, Adam Kori dan Fauziah Nawi, dan adalah beberapa lagi pelakon yang lain. Dan filem ini tak panjang durasi dia, tak sampai sejam setengah pun, dan bergenre Islamik yang memaparkan hubungan kekeluargaan. Dan dari segi mutu lakonan, saya boleh pujilah lakonan Fasha Sanda, Ashraf Muslim, dia punya mimik muka, wajah, tengok mimik wajah mereka pun kita dah boleh rasa feel lakonan mereka. Begitu juga dengan Fauziah Nawi, walaupun muncul dalam satu babak saja, tapi boleh kita boleh rasa dah dia punya feel tu. Berbeza dengan watak utama filem ni, Wana Ali dan Puris, saya minta maaf lah kepada mereka ni. Saya minta maaf sebab saya rasa lakonan mereka ni macam kaku sikit, dan lontaran suara mereka tu kurang meyakinkan. Begitu juga dengan skrip yang dilontarkan, dialog yang dilontarkan oleh setiap pelakon dalam filem ni, saya rasa kurang kemas, tak bermutu sangat, kurang kemas dia punya skrip. Saya minta maaf lah, ini pandangan jujur saya sebagai penonton filem ini. Saya lebih hendak fokus kepada nilai dan pengajaran yang boleh kita dapat daripada filem Ada Apa Dengan Dosa ini. Pertama, jangan kita mendekati zina. Allah Subhanahu Wa Taala dah beri peringatan kepada kita umat Islam dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang ke-32, wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, kerana sesungguhnya zina ini adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang akan membawa kita kepada kerosakan yang lain. Kita ni, walaupun tinggi mana pun iman kita, setebal mana pun iman kita ni, kalau kita sengaja menempatkan diri kita kepada satu keadaan yang membolehkan kita untuk melakukan maksiat, lagi-lagi kalau kita berdua-duaan dengan orang yang kita terangsang untuk melakukan maksiat, dalam diri kita ni bukan saja nafsu yang akan menggoda, tetapi ada bisikan-bisikan syaitan yang akan menyuruh kita untuk melakukan perkara yang tidak elok. Jadi seperti mana contoh dalam filem ini, Ustaz Haris dan Puan Siti Zahrah ni, mereka tak ada pilihan dan mereka terpaksa menyewa dalam satu bilik yang sama. Dan itu satu contoh yang kita boleh nampak jangan kita mendekati zina. Allah dalam Quran dia tak bagi tahu jangan berzina, tapi dia beri peringatan awal lagi, jangan mendekati zina. Jangan kita menempatkan diri kita dalam keadaan yang boleh memberi peluang untuk kita melakukan maksiat. Jadi apabila melakukan maksiat ini, bila dah mendekati zina, dan kemungkinan untuk kita melakukan maksiat itu adalah tinggi. Dan apabila kita telah melakukan maksiat, kita kena ingat maksiat itu memang sedap, tetapi dosa yang kita tanggung selepas itu dia berlarutan, dia akan berkekalan. Dalam filem ini dipaparkan pasangan ini, Ustaz Haris dan Siti Zahrah, terlanjur melakukan maksiat, dan bertambah lagi dosa mereka ni. Puan Siti Zahrah mengandung dan melahirkan anak yang tidak sah taraf, dan untuk menutup malu mereka menyerahkan anak mereka ini kepada orang lain, dan bertambah lagi beban dosa mereka ini. Anak yang dilahirkan itu dipelihara oleh keluarga angkat yang bukan Muslim, maka membesarlah Aurora yang dilahirkan sebagai anak tidak sah taraf ini dalam keluarga Muslim, membesar sebagai orang yang bukan Muslim. Dan dalam satu babak dipaparkan apabila Aurora ini telah berjaya menjejaki ayahnya, dia berjumpa dengan ayahnya, dan dia nak peluk ayah dia ni. Dia nak peluk ayah dia yang dia dah lama cari
selama ini tidak pernah kenal, dia nak peluk tapi tak dapat. Dia ingatkan boleh peluk sebab itu adalah ayah yang sepatutnya ayah dia. Tapi dalam Islam, bapa kepada anak yang tidak sah taraf adalah bukan nasab dan bukan mahram. Jadi tak dapat nak peluk. Memang sangat menyentuh perasaan bila kita tengok bapa tu. Anak tak boleh nak peluk ayah sebab kesilapan ayah itulah bukan mahram. Jadi tak boleh nak peluk dan kita terpaksa akurlah ini adalah hukum dan Islam yang perlu kita terima sebagai peringatan kepada kita orang Islam. Jangan kita sewenang-wenangnya melakukan maksiat kerana kesan selepas itu adalah sangat besar. Dan salah satunya kita boleh tengoklah babak ni, anak tak boleh nak peluk ayah sebab bukan mahram dan tidak boleh dinasabkan kepada ayah. Dan itu kalau anak perempuan kepada ayahnya, persoalan di sini akan timbul. Bagaimana kalau anak tidak sah taraf itu adalah lelaki, adakah dia tidak mahram kepada ibu yang melahirkan? Persoalan itu sila cari sendiri jawapannya. Dan apa lagi kesan apabila kita mendekati zina, dan lagi-lagi apabila kita telah berzina, apa kesan dia? Dan yang berdosanya, yang bersalahnya adalah mak dan ayah kepada Aurora. Mak dan ayah yang melakukan maksiat itu tadi, yang bersalahnya mereka. Tetapi yang mendapat kehinaan sepanjang hidup adalah anak yang dilahirkan. Sedangkan anak yang lahir itu sebenarnya tidak berdosa apa-apa pun. Tetapi mentaliti kita, terutama masyarakat Muslim Malaysia ni, akan melihat hinanya anak tidak sah taraf. Sebenarnya tidak. Anak yang dilahirkan itu tidak berdosa. Yang berdosa adalah mak ayah yang melakukan maksiat, sehinggalah mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran kedua yang boleh kita dapat dari filem ini adalah kita hendaklah menjadi seorang yang bersikap pemaaf. Dalam hadis riwayat Muslim ada menyatakan bahawa orang yang memberi kemaafan kepada orang lain ini akan diangkat darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yakni orang yang memberi maaf ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh dapat tengok dalam filem ini di mana Aurora ni, walaupun dia dapat tahu dia anak tidak sah taraf dan dibuang oleh keluarga, oleh mak ayah dia sendiri, tapi dia sudi untuk memaafkan mak ayah dia ini. Malah dia balik ke Malaysia dan mencari siapa mak kandung dia, siapa ayah yang dipertanggungjawabkan untuk dia yang sebenarnya. Dia sudi memaafkan dan sudi untuk menerima insan yang pernah melakukan kesilapan kepada beliau ini. Itu sangat satu sikap yang mulia lah. Kalau kita yang jadi Aurora, bagaimana agaknya tindakan kita? Bagaimana agaknya perasaan kita? Memanglah kita akan kecewa pada mulanya bila kita dapat tahu kalau kita ini adalah anak angkat, kemudian anak tidak sah taraf dan dibuang pula oleh mak ayah. Kita akan kecewa. Tetapi dipaparkan dalam filem ini, Aurora mempunyai satu sikap pemaaf yang tinggi. Begitu juga suami kepada Puan Siti Zahra. Bila masa Puan Siti Zahra ini memberitahu rahsia yang disimpan selama ini, bahawa sebelum dia berkahwin dengan suaminya itu, Adam Khoury dalam filem itu menjadi suami Siti Zahra, lakonan Fasha Sanda, sebenarnya beliau pernah terlanjur dan melahirkan anak yang tidak sah taraf. Dan bagaimana tindak balas Adam Khoury apabila mendengar luahan hati, luahan rahsia isterinya, dia memaafkan dengan mudah. Dia tidak melenting, marah, kecewa, tapi dia faham situasi tersebut kerana Siti Zahra pun benar-benar sudah berubah dan dia memaafkan. Kalau kita yang menjadi suami dan isteri kita bagi tahu dulu kita ni pernah terlanjur ada anak yang tidak sah taraf, bagaimana perasaan kita? Apa tindakan kita? Jadi filem ini mengajar kita, mendidik kita untuk menjadi seorang yang pemaaf. Dan kalaulah kita ini seorang yang susah nak memaafkan orang lain yang melakukan kesilapan kepada kita kena ingat, kita juga ini manusia yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan kepada manusia yang lain. Jadi maafkanlah kesilapan orang lain, untuk orang lain mudah terbuka hati untuk memaafkan diri kita yang juga tidak terlepas daripada melakukan kesalahan. Pengajaran yang ketiga adalah kita kena maklum bahawa
golongan agamawan juga manusia biasa yang bukan maksum, yang tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Dalam filem ini dipaparkan di mana Ustaz Aris dia belajar agama di luar negara, juga terlanjur melakukan maksiat dengan Puan Siti Zahra. Dan dari sini saya tak nampak bukan untuk merendahkan golongan agama, tetapi nak bagi mesej bahawa golongan agamawan juga tidak terlepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malah golongan agamawan ni, orang yang beriman ini, makin tinggi iman dia, makin hebat Allah Subhanahu Wa Taala berikan ujian. Sebab ujian itu tanda sayang. Jadi orang-orang yang beriman ni orang yang Allah sayang. Dan ujian kepada orang-orang yang golongan agamawan ni pastinya lagi hebat yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada mereka untuk menguatkan lagi iman mereka. Dan kita juga kena ingat syaitan yang datang kepada orang golongan agamawan ni bukan syaitan yang biasa-biasa. Syaitan yang hebat-hebat yang datang untuk menggoda mereka untuk melakukan maksiat. Dan apabila golongan agamawan melakukan kesilapan, kita jangan cepat menghukum, tapi beri mereka peluang untuk mereka buktikan mereka akan berubah selepas melakukan kesilapan itu. Jadi saya rasa itu sahajalah 3 nilai dan pengajaran yang boleh kita ambil daripada filem Ada Apa Dengan Dosa. Tak salah untuk kita menonton filem, apa-apa filem sekalipun, tapi kita tontonlah dengan mata hati untuk kita belajar, kita ambil nilai-nilai yang baik. Apa yang tidak baik itu kita jadikan sepadan. Dan ada banyak lagi sebenarnya nilai yang boleh kita cerap, yang boleh kita hadam daripada filem. InsyaAllah saya akan bedah filem yang lain pula selepas ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.